Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi untuk PDPR kita kali yang kedua. Macam biasa kita mulakan dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, untuk hari ini cikgu nak bincang dengan latihan yang cikgu dah bagi kat kamu. Ya, cikgu nak bincang latihan yang cikgu bagi pada minggu lepas, yang mana ibu dan ayah kamu ambil di Pondok Jaga. Dan kita akan bincang latihan tu untuk hari ini. Baiklah. Kita masih lagi tajuk kemahiran saintifik. Tajuk yang pertama. Dan kalau boleh cikgu nak cepat sikit lah. Cikgu tengok ramai yang lain dah masuk dah tajuk yang kedua. Kita masih lagi tajuk yang pertama ni, kemahiran saintifik. Tapi tak apalah, walaupun lambat, harap kita dapat faham lah apa yang cikgu dah ajak sebelum ni. Baik, minggu lepas cikgu dah beritahu ada 6 kemahiran saintifik yang cikgu ajak. Jadi ke 6 tu untuk nak memudahkan pemahaman kamu, jadi kita buat latihan. Ya, latihan tu. Jadi tolong sediakan latihan di atas meja kamu tu. Kita nak jawab sama-sama. Jadi kamu tolong sediakan sambil buat tu, sambil tengok video yang cikgu buat ni. Okey, kita tengok latihan yang pertama. Soalan yang pertama. Ni latihan kita hari tu. Latihan kita hari tu. Cikgu rasa kamu ada kan? Tengok. Ni latihan A. Latihan A. Latihan berkenaan dengan kemahiran saintifik. Dan ingat balik, cikgu ajar hari tu kemahiran saintifik ni terbagi kepada 2. Iaitu kemahiran proses sains. Dan yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Okey. Untuk kemahiran proses sains ni, cikgu ringkaskan dengan perkataan KPS. Jadi kamu fahamlah kalau cikgu sebut KPS tu, apa itu KPS? KPS ialah kemahiran proses sains. Jadi KPS ni ada 12. Masih ingat lagi minggu lepas cikgu dah terang 6 daripada 12 cikgu dah terang minggu lepas. Jadi nak memudahkan, nak menambah pemahaman kamu, kita buat latihan. Ni latihan yang cikgu dah beri. Baik, kita tengok latihan soalan yang pertama ni, A ni. Baik, kamu tengok soalan A. Macam biasalah, cikgu bagi soalan kena baca soalan ni. Soalan ni dia kata apa? Dia kata perhatikan perubahan semula jadi. Perubahan semula jadi yang berlaku kepada daun di bawah. Jadi tengoklah daun di bawah ni. Ini daun dia. Satu daun kering. Kemudian kita biarkan selama berapa hari? 3 hari. Apa jadi dekat dia? Alright. Jadi ni apa? Kemahiran proses sains yang pertama ni, apa dia ni? Kemahiran proses sains ni. Ini adalah kemahiran memerhati. Ini sebenarnya adalah kemahiran memerhati. Sebab kita tengok dah ni, kita perhatikan. Dan kalau ingat lagi minggu lepas, pemerhatian ni kita menggunakan deria. Kamu ada 5 deria. Jadi gunalah ke-5 deria tu untuk kamu nak tengok daun tu. Jika daun ni daripada elok, daripada hijau, kita biarkan selama 3 hari, apa yang berlaku. Jadi kamu guna deria kamu. Yang pertama, kita akan guna deria apa? Dan tentulah kita akan guna deria mata. Kita juga boleh guna deria sentuhan. Kita sentuh daun tu. Daripada awal tu daun tu kita rasa lembut. Kan? Kemudian kita biarkan 3 hari. Kita sentuh balik daun tu. Apa jadi dekat dia? Itu yang kita namakan dia kemahiran proses sains ni. Nama dia ialah memerhati. Baik, kita tengok soalan dia satu. Apakah proses semula jadi yang berlaku pada daun itu? Tandakan right di dalam kotak di bawah. Okay, ambil pensel kamu. Tengok agak-agak kamu. Adakah ini penyegaran? Dan adakah dia pengeringan? Dah tentulah kan, daun ni asal hijau, biar 3 hari jadi color coklat. Takkan dia segar. Tentulah dia jadi apa? Dia mengering. Jadi tandakan right kat sini. Okey, right. Pengeringan. Selesai soalan pertama. Kita tengok pula soalan yang kedua. Nyatakan 2 ciri. Tengok soalan dia. Nyatakan 2 ciri kualitatif daun yang berubah dalam keadaan di atas. Ni ya ciri kualitatif. Kualitatif ni adalah kualiti dia lah.
kualiti daun ni. Apa ciri dia? Okay, cukup padam balik ni. Padam balik. Alright, cukup padam balik. Baik, kita jawapan dia. Jawapannya yang pertama, cikgu tulis sini. Harap dia tengok lah. Besar tulisan yang 16, cikgu kecilkan tulisan yang 12. Di sini. Tengoklah apa jawapan yang pertama. Jawapan yang pertamanya ialah jawapan pertama ialah perubahan dia ialah yang pertama ialah warna. Okay, nah, dia berubah warna dia. Kemudian yang kedua, selain daripada warna, apa yang dia berubah? Dia juga berubah dari segi tekstil dia. Tekstil dia ni tekstil dia berubah juga dari segi tekstil. Tekstil ni macam dengan dia punya keadaan, contoh daun tu daripada lembut, kita biar 3 hari dia jadi keras. Itu bahagian dalaman dia tu, nak kita makan dia tekstil. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan 2 negeri yang terlibat dalam pemerhatian. Dah tentu ada 5. Kamu tulis daripada 5 tu, tulis 2 sahaja. Kamu buat pemerhatian. Yang pertama sekali dah tentulah kita menggunakan geria penglihatan. Penglihatan. Sebab penglihatan ni organ dia ialah mata. Okey, selain daripada penglihatan, kamu juga boleh menggunakan kulit kamu, organ kamu kulit. Jadi apa deria dia? Deria dia kita namakan dia deria sentuhan. Right. Okay, juga dapat ni. Dah jawab 3 soalan. Kalau dah dapat, cikgu nak teruskan pada soalan yang keempat. Okay, soalan keempat ni panjang sikit ni. Cuba tengok ni. Dia kata apa ni? Berdasarkan jawapan kamu di 2 dan 3, jelaskan perubahan salah satu ciri tersebut dari hari pertama hingga hari ketiga. Berdasarkan jawapan kamu di 2, ada call pula. Berdasarkan jawapan kamu di 2 dan jelaskan perubahan salah satu ciri tersebut dari hari pertama hingga hari yang ketiga. Kamu boleh tulis apa ni? Kamu tulis warna daun. Warna daun itu hijau pada hari pertama, tetapi menjadi kekuningan pada hari ketiga. Right, ini jawapan dia. Warna daun itu hijau pada hari pertama tetapi menjadi kekuningan pada hari ketiga. Ini kamu jelaskanlah. Kamu jelaskan, kamu kaitkan dengan soalan 3 dan juga 2. Maksudnya 2A dan juga 3A. Maksudnya kamu menggunakan mata, kamu tengok warna daun. Daripada ada hari pertama hijau dan pada hari yang ketiga dia menjadi kekuningan. Okey, ini jawapan dia. Baiklah, soalan yang kelima. Jika kamu memerhatikan permukaan daun itu dengan teliti, apakah alat yang boleh membantu kamu membuat pemerhatian tersebut? Kamu nak tengok daun tu dengan lebih teliti lagi. Nak tengok dia punya tekstil dia dengan lebih jelas. Kamu kena guna alat bantu ataupun kita kena guna alat lah. Guna alat, dan alat yang sesuai cikgu rasa kamu boleh guna kanta pembesar. Ataupun nak canggih lagi, kamu boleh guna mikroskop. Kamu boleh guna mikroskop. Ini sebab apa? Dia kata nak dengan lebih teliti.
Jadi kamu dengan nak tengok daun tu dengan lebih teliti lagi. Kalau tengok dengan mata kasar kamu tak berapa jelas. Jadi nak bagi jelas lagi kita gunakan kanta pembesar ataupun mikroskop. Dan ingat lagi yang ni kita belajar masa darjah 4 iaitu had keupayaan manusia. Kalau mata kita ni tak boleh tengok dengan lebih baik ataupun tak boleh tengok benda yang lebih halus. Jadi kita kena gunalah alat dia tu. Alat dia kita boleh katakan yang pertama kita boleh gunakan kanta pembesar dan yang kedua kita juga boleh guna mikroskop. Alright. Selesai soalan A. Harap kamu dapat salin jawapan kamu ni. Kalau yang dah buat tu bandingkan balik jawapan yang kamu dah buat ni dengan jawapan cikgu. Kalau salah tak ada masalah. Nah, kita akan nak tengok siapa salah, kita nak faham. Nah, kita nak tengok nak faham, iaitu kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey, kata dalam masalah, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita padam semua ni. Banyak yang tak padam pula. Aduh. Baik, B, bandingkan. Tapi sebelum tu nak tengok dulu soalan ni dia berkenaan dengan KPS apa? Mana mau cikgu? Keluar pula. Okey, KPS dia ialah mengelas. Mengelas ni ingat lagi kan? Mengelas ni ialah yang paling sedang sekali. Kalau ikut video cikgu yang lepas tu, cikgu dah cakap dah. Gelas ni kamu nak asingkan contoh yang cikgu dah bagi. Masih ingat lagi dah contoh yang bagi tu? Contoh dalam rumah kamu tu, kamu kelas pakaian kamu tu. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia nak memudahkan kamu mengambil baju tu dengan cepat ataupun nak memudahkan kalau yang ni kita nak memudahkan kita kelaskan kita nak mudah nak faham, kita mudah untuk nak dapat maklumat. Itu sebabnya kita kena kelaskan. Baik, kita tengok ni. Ni macam budak darjah 1 je kita kemaskan dia ni. Nak kelaskan dia, kita yang ni dia sesuaikan je. Senang ingat ni. Sesuaikan. Tengok dia dua pengkelasan dia iaitu haiwan yang hidup di darat dan berkaki. Kedua, hidup di air dan tidak berkaki. Okey, kita sesuaikan. Gajah. Gajah hidup di mana? Gajah hidup di darat. Ada kaki tak? Ada kaki. Okey, garis dia. Kemudian ikan. Ikan ada kaki tak? Adakah ikan hidup di darat? Tak kan? Ikan hidup dalam air. Garis. Okey. Ayam. Ayam hidup di mana? Ayam hidup di darat. So dia ada kaki dah. Ada kaki, dia 2 kaki. Kalau gajah ni 4 kaki. Jadi kita kelaskan dia hidup di darat dan juga berkaki. Sotong. Ni sotong gurita ni banyak kaki dia tapi tidak hidup di darat. Dia hidup di mana? Dia hidup di air. Sesuaikan dia. Udang pun sama, dia hidup di dalam air. Semut di darat. Kera ni pun pening kan ni. Macam juga dengan cikgu. Pening macam mana nak bagi kamu faham. Itulah kena buat video ni. Kena buat latihan. Janji kamu faham. Tak apa, insyaAllah kita buat ni ada hikmah dah. Okey. Gariskan. Kera duduk di darat. Ni tapak Sulaiman. Memang dia ada 5 kaki dia. Tapi dia hidup di mana? Dia hidup di dalam air. Okey, garis. Ini cara kita nak buat pengkelasan. Okey, baik. Seterusnya. Next. Padam dulu. Baik, C. Kita tengok ni KPS jenis apa ni C ni. Okey, C ni ialah KPS dia mengukur dan menggunakan ruang. Kita nak mengukur dan menggunakan ruang. Baik. Soalan C. Raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Jawab soalan-soalan yang berikut tentang kuboid itu. 1. Nyatakan satu alat untuk mengukur panjang. Ingat lagi darjah 4. Apa alat yang untuk panjang? Adakah guna pita mengukur? Adakah menggunakan pembaris? Adakah jenis pita mengukur yang bulat yang panjang tu? Jadi ikut kesesuaian. Kalau kuboid ini kita lebih sesuai menggunakan pembaris. Okey, itu dia jawapannya. Pembaris. Okey, selesai. Yang kedua, ukuran panjang, lebar dan tinggi kuboid
itu dengan alat yang kamu nyatakan. Oh, dia suruh kita ukurkan ni. Alamak, kita nak ukurkan macam mana ni? Jadi, ambillah pembaris tu kita ukurkan dia ni. Yang ni cikgu rasa tak boleh nak dapat jawapan yang tepat. Sebab protostat kamu tu cikgu kecilkan. Nah, kalau yang macam dengan buku cikgu ni, kamu boleh ambil pembaris, kamu ukur. Dia suruh ukur apa? Ukur panjang. Mana panjang dia? Panjang dia sini. Ini panjang. Lebar dia. Ini lebar dia. Mana tinggi dia? Ini tinggi dia. Okey ya. Ini panjang, ni lebar, ni tinggi. Jadi kamu ukur. Ambil pembaris, kamu cuba ukur jugalah. Cuba tengok. Mana bandingkan dengan jawapan cikgu. Kalau jawapan cikgu ni, dia beritahu panjang dia ialah 4 cm. 4 cm. Jangan lupa. Jangan lupa bahawa unit dia adalah sentimeter. Yang kedua, lebar dia ialah 2 cm. Dan tinggi dia ialah 3 cm. 3 cm. Allah. 3 cm. Okey, alright. Ni jawapan dia dah. Baik, ulang balik. Panjang dia 4 cm. Lebar dia 2 cm. Tinggi dia ialah 3 cm. Baik, macam mana nak dapat ukuran ni? Ambil pembaris, letak pembaris ni di panjang ni, ukur daripada sini, bucu ni, hingga ke bucu sini. Ukur dengan menggunakan pembaris. Boleh tak guna pita pengukur? Jawapannya boleh. Selagi objek tu tak terlalu besar, kita boleh guna pita pengukur tu. Selalunya pita pengukur ni kita guna untuk objek-objek yang panjang lah, seperti nak ukur ketinggian bumbung rumah kamu tu, kita guna pita pengukur. Yang tukang pakai dan dia tip dulu. Itu namanya pita pengukur. Kalau guna pembaris tak sampai pembaris paling panjang pun 1 meter. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia kata apa ni? Berdasarkan jawapan kamu di satu, hitungkan isi padu. Hitungkan isi padu. Ini pun kan soalan darjah 4 ni. Tak tahulah kamu ingat tak? Dan nak ukur isi padu ni kita kena guna formula. Kita guna formula. Apa formula dia? Formula isi padu ialah isi padu sama dengan panjang kali lebar darab dengan tinggi. Okey, ini adalah formula isi padu. Ini adalah formula isi padu. Jadi, anda dapat isi padu dia. Berapa panjang dia? Darab baliklah. Panjang dia adalah 4 cm. Darab 2 cm. Kemudian darab 3 cm. Okey, so berapa jawapan dia? 4 darab 2, 8. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 ialah 24. So, tulis jawapannya 24 cm. Sebab dia darab 3 kali, so kita kena ada 3 di atas dia tu. Alah 3 tu, sorry lah. Cikgu tak dapat tulis. 3 ni kena buat kecil sikit. Kita nama dia 24 cm padu. Ni cikgu tak dapat buat ni. 3 ni kecil ya. Macam ni. Cm. 3 dia kecil. Kecil. Gitu yang betul dah tuan. Sebab cikgu typing ni cikgu tak jumpa macam mana nak bagi kecilkan dia ni. Ini cikgu tulis dia ni. Jadi jawapan dia adalah 24 cm padu. Okey, ini jawapan dia. Untuk isi padu kuboid ni. Cikgu ulang balik. Nak dapatkan isi padu dia ni, kita perlu menggunakan formula. Formula isi padu dia ialah isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Panjang dia 2 cm. Lebar dia panjang dia 4 cm. Lebar dia 2 cm. Dan tinggi dia 3 cm. Bila kita darab, kita dapat jawapan dia adalah 24 cm padu. Okey, ini adalah
Cara kita nak mengukur. Cara nak mengukur. Baik, anak murid cikgu ada masalah? Ada masalah tak apa, pause dulu video cikgu ni. Pilih minum air apa dulu. Sekejap lagi kamu boleh tengok balik video cikgu ni. Kuat-kuatlah, serabut dah pening dah. Boleh lah. Cikgu tak apa, cikgu okey je. Kamu semua okey lah. Okey, kalau okey, cikgu nak teruskan soalan cikgu yang D. D. Macam biasa, cikgu kena padam dulu semua ni. Ni adalah soalan D. Soalan D ni ialah soalan berkenaan dengan inferen ataupun KPS dia ialah membuat inferen. Kalau ingat lagi minggu lepas cikgu cakap inferen ni apa? Inference ni ialah sebab, dan kita nak mulakan membuat inferen ni, kita mesti mulakan dengan kerana. Cikgu tak tahulah ni nampak tak kamu ni. Nampak tak? Harap kamu nampak lah. Ni minta maaf cikgu betul state ni jadi hitam. Hitam macam negro sikit lah kan. Tapi tak apalah. Hitam ni pun dia manis. Saya baca dulu permatian dia ni. Permatian dia apa ni? Cikgu tak nampak. Balon itu membesar apabila ditiup. Inferen dia. Sebab apa balon ni besar? Ya. Itulah. Jawapan dia ialah kerana udara memenuhi ruang di dalam balon. Sebab itulah. Sebab apa dia membesar? Sebab kerana udara memenuhi ruang di dalam balon. Soalan pertama. Baik, yang kedua kita nak buat inferen. Berkenaan ni kucing ni, permatian dia kucing itu kelihatan kurus. Kenapa dia kurus? Sebab apa dia kurus? Cuba kamu buat tengok inferen dia. Agak-agak kamu apa inferen dia kurus ni? Dah tentulah kan. Kamu kena faham kalau dia kurus ni kerana kucing itu tidak makan. Ataupun kerana kucing tidak cukup makan. Ni pun boleh juga. Ada dua jawapan dia tu. Kerana kucing tidak makan ataupun kerana kucing tidak cukup makan. Jadi dia tak cukup makan, apa jadi dekat dia? Dia pun akan kurus. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni dia kata apa ni? Pemerhatian suhu air meningkat apabila diletakkan di bawah matahari. Kenapa suhu dia meningkat? Kenapa? Tulis jawapan dia. Kerana tenaga haba yang tersimpan di dalamnya meningkat. Ataupun di dalamnya semakin bertambah. Okey, jawapannya. Jadi sebab matahari ni dia adalah sumber tenaga haba. Dia adalah sumber tenaga haba, dia dibekalkan tenaga haba kepada air ni. Dan jadi air ni dia menerima haba ataupun dia menyerap haba, dan apabila dia menyerap haba, suhu dia pun akan meningkat. Tak apa, kamu tulis jawapan ni. Kamu tulis jawapan kerana tenaga haba yang tersimpan di dalamnya semakin bertambah. Boleh jawapan dia. Okey. Baik, yang keempat. Perhatian. Nyalaan mentol semakin malam apabila dibiarkan menyala semakin lama. Sebab apa? Maksudnya ni ada bateri ni. Ini adalah sel kering. Sini ni sel kering. Kemudian ada mentol. Ni mentol dia. Alamak, tak nampak. Ni mentol. Mentol ni kita biar lama-lama mentol ni menjadi malam. Kenapa? Sebab apa? Berikan inferen dia. Sebab dia, jawapan dia kerana jumlah
tenaga elektrik di dalam sel kering semakin berkurang. Jadi dia malap lah. Jumlah tenaga elektrik dalam sel kering ni, dalam bateri ni dia berkurang dah sebab kita biar lama. Kita biar lama, nyalaan dia pun akan berkurang. Okey, ni sebab dia. Okey, baik. Salin jawapan kamu ni. Kalau kamu dah buat, tak payah padam jawapan kamu. Walaupun salah pun tak payah, padam. Tulis balik jawapan yang betul. Tulis balik jawapan yang betul. Baik, cikgu teruskan lagi. Belum cucuk padam dulu. Cikgu teruskan. Jalan. Okey, E, apa KPS dia? Ialah meramal. KPS dia ialah meramal. Ramal ni ialah kita buat kesimpulan awal. Kita agak-agak. Kita kita ramalkan. Oh, pasal apa juga Agri segak agak ni. Kita agak-agak lah. Oh, rupanya dia apa? Dia apa? Sebab dia segak. Oh, dia tidur awal semalam. Jadi dia ceria lah hari ni. Kalau tengok hari ni juga tu dia pasal apa dia bad mood sangat. Oh, rupanya dia sakit perut. Tu adalah meramal. Kamu agak-agak. Baik, tengok. Ni cerita pasal kursi bangku ni. Kita tengok soalan dia. Raja di bawah menunjukkan 3 buah kerusi yang berada di sebuah pentas yang boleh digerakkan. Ni bangku ni dia boleh digerakkan. Baik, pada pendapat kamu, kerusi manakah yang paling stabil? Asal-asal kamu mana yang paling stabil? Adakah A? Adakah A? Adakah B? Adakah C? Yang mana yang paling stabil? Kalau bagi cikgu rasa B yang paling stabil. B adalah paling stabil. Sebab apa dia stabil? Sebab dia rendah. Sebab dia rendah, dia lebih stabil. Tak apa, kestabilan ni kita akan tengok tajuk nanti dalam tahun 5. Ada tajuk yang last tu ialah apa? Kekuatan dan kestabilan. Nanti kan cikgu akan lebih detail di situlah. Jadi dia tulis dulu soalan nombor 1 ni, dia tanya apa nama pendapat aku kerusi mana yang paling stabil? Tulis jawapan dia ialah B. B apa? B boroi. Tak perlu tukar boroi. Ikutlah. Tapi ini jawapan B yang bangku ni. Baik, 2. Sekiranya pentas itu digerakkan dengan kuat, kerusi mana yang akan tumbang dahulu? Kerusi mana ni? Pentas tu kita ambil, kita goncang dia. Mana yang akan tumbang? Yang kita kata dia terbalik lah. Mana yang akan terbalik dulu? Adakah A, B dan C? Apa jawapan kamu? Awin. Awin ada lalu ni atau Awin? Cikgu kenal Awin ni. Jangan lain cikgu lupa, minta maaf. Awin. Awin apa? Saidatul anak Ustaz Syah. Syafiatul. Boleh tak jawab? Apa jawapan dia Syafiatul? Kalau ikut cikgu, jawapan dia ialah C. C comel. Jawapan dia ialah C. Baik, tinggal susun kerusi bermula yang paling tidak stabil hingga paling stabil. Tuliskan di ruang yang betul. Paling tidak stabil, jawapan dia adalah C. Sederhana stabil ialah A. Dan paling stabil ialah B. Ya, kita dapat dia. Cap. Kita tulis balik. Kita meramalkan dia. Baik, juga tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh ke cikgu teruskan lagi soalan F? Tengok soalan F. F ni apa ni? Wah, soalan F panjang soalan dia ni. Nampak ni. Kita tengok dulu apa KPS dia. KPS dia adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ni maksud dia kamu baca soalan tu kemudian kamu tafsirkan balik dalam bentuk jadual. Ni nampak ni dia minta dalam bentuk jadual. Susun maklumat di atas dalam bentuk jadual. Nanti kamu kena buat jadual lah. Buat jadual. Cikgu dah buat jadual. Tengok balik jadual cikgu ni. Bandingkan dengan jadual kamu. Baik, ini jadual dia. Baik, sebelum nak buat jadual kita kena ada formula ubah.
Kita kena cari pemboleh ubah dia. Kalau ingat balik, kita ada 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah. Yang pertamanya ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang keduanya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiganya ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Cikgu rasa mesti kamu lupa punya. Tak apa. Nanti kita ulang balik. Kita buat soalan-soalan ni kita akan jumpa. Kita akan jumpa macam mana nak dapatkan pemboleh ubah tu. Selalunya yang di atas ni ini adalah pemboleh ubah PM. Ni adalah PM, bukan perdana menteri. PM ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua ni di bawah ni ialah PB. PB ni pula bukan perut boroi. PB ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi nak buat jadual ni kamu kena cari PM dan PB di dalam penyataan di atas ni. Ni kena pandai cari ni. Okey, dah siap dah. Tak apa, kamu salin dulu. Buat jadual macam cikgu buat ni. Tak perlu color, kamu just buat garis biasa je. Okey, selesai yang tu, kemudian kita nak tengok pula yang kedua ni. Dia suruh buat apa? Dia suruh kita bina satu graf palang untuk mempersembahkan maklumat dalam jadual di atas. Kita juga daripada jadual ni kita boleh buat carta palang. Macam mana carta palang tu? Begini carta palang dia. Baik, ini carta palang. Sama juga carta palang ni dia mesti ada pemboleh ubah. Di sini ini ialah PM. Ini ialah PB. Apa PM dia? PM dia ialah murid. PM dia ialah murid. PB dia ialah apa? Panjang papan putih. Okey. Tak apa. Buat dulu. Lukis dahulu carta palang yang cikgu bagi ni. Lukis dalam tu. Kalau tak muat, buat kecil-kecil. InsyaAllah muat tu. Okey. Harap KPS yang ke berapa ni cikgu pernah lupa dah. Yang F ni. A, B, C, D, E, F. Yang ke-6. Berkomunikasi. Ini KPS dia. Kita tafsirkan dalam bentuk jadual. Dan selain berjadual, kita juga boleh tafsirkan dalam bentuk carta palang. Selesai. Padam dulu. Tengok soalan seterusnya. Soalan G. Soalan G, apa KPS dia? Perhubungan ruang dan masa. Maksud dia yang ni kita menggunakan masa lah. Ruang ataupun masa. Ruang ni isi padu lah. Masa kita kaitkan dengan ni lah, minit. Itu nama dia masa. Okay, jawapan dia apa? Terus dah macam dah lama dah ni, takut kamu boring. Sehelai daun mereput sepenuhnya dalam masa sebulan. Apa perubahan yang berlaku? Tentulah perubahan dari segi saiz dia. Daripada dia besar, kemudian dia reput dia kecil. Kemudian B, sebuah lori sampah dari bandar R selepas 30 minit bertolak dari bandar S. Yang ni melibatkan jarak. Okey, C, air yang diletakkan di dalam piring Petri meruap separuh selepas diletakkan di bawah matahari selama sejam. Yang ni ialah melibatkan isi padu dia. Ini adalah proses penyejatan. Yang penyejatan ialah proses daripada perubahan cair kepada gas. Baik, 2. Berdasarkan jawapan kamu di satu, lengkapkan pernyataan yang berikut. Semakin bertambah masa, jawapan dia ni, saiz daun semakin berkurang. Tulis jawapan dia ialah saiz. Okey, saiz daun semakin berkurang. B, jarak. Susah ni dia ni. Okey, jarak. Jarak perjalanan lori semakin bertambah dengan masa. Dan C, betul yang tu lah, pakai yang ni lah. C, semakin lama dibiarkan di bawah matahari, isi padu air semakin berkurang. Isi padu air semakin berkurang. Okey, mana? Wah, dah lama dah, 34 minit dah. Harap tak boring ni.
Salin jawapan sesuaikan. Tulis jawapan kamu ni dah. Baik. Padam balik. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang H. Apa ni KPS dia? KPS ialah mentafsir data. Ialah mentafsir data. Macam biasa baca dulu soalan, jawab. Dia bagi apa ni? Dia bagi carta. Kita palang. Yang di atas ni apa? Ini adalah PB. Ini apa? Ini adalah PM. PM dia apa? Ialah activity. Baik, tujuan penyiasatan. Ni kena cerita balik ni. Tujuan penyiasatan, kata kunci tujuan. Untuk soalan tujuan ni, kamu kena guna ayat ni. Kena ingat ni, ayat keramat dia ni. Kamu mesti mulakan dengan untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti dan bilangan pergerakan dada dalam seminit. Ini jawapan untuk tujuan. Untuk jawapan tujuan, tulis dulu. Nanti kita bersemuka, nanti juga akan terangkan balik. Baik, yang kedua, manakah aktiviti yang menghasilkan kadar pernafasan yang paling rendah? Tengok balik. Ni kadar pernafasan dia. Tengok PB ni. Yang paling rendah berapa? Adakah 40? Adakah 30? Adakah 20? Dah tentulah yang paling rendah ialah 20. Tulis 20. 20 apa? Tulis 20. Baik, 3 dalam penyiasatan nyatakan perkara yang dilakukan. Perkara yang dilakukan ni ialah ni lah PM ataupun perkara yang kita buat lah. PM. PM dia ialah activity. PM dia ialah activity. Kemudian diperhatikan. Perhatian ni ialah PB. Apa yang kita nak perhatikan? Kita perhatikan bilangan pergerakan dada dalam seminit. Yang ni kita perhatikan. Right, 4. Berdasarkan jawapan kamu di 3, nyatakan definisi secara operasi bagi kadar pernafasan. Definisi secara operasi ni adalah maksud dia lah. Apa maksud dia kadar pernafasan ni? Cek balik buku jam 4 ni. Kadar pernafasan ialah, tulis balik. Kadar pernafasan ialah pergerakan turun dan naik dada dalam seminit. Ya, itu maksud dia. Pergerakan dada turun dan naik dalam seminit. Maksud dia, apa maksud kadar pernafasan? Kita bernafas. Nak kira kadar pernafasan kita tu, kita tarik dan kita lepas. Itu kita kira satu. Ambil masa selama 60 saat, selama seminit. Kalau kita buat aktiviti yang berbeza, kadar pernafasan dia juga berbeza lah. Kalau kamu duduk diam, kamu akan dapat kurang lah. Sebab apa? Kita tak banyak menggunakan tenaga. So, kita tak memerlukan banyak oksigen. Tetapi kalau kamu berlari dengan pantai lari 100 meter sampai di garisan penamat, apa kamu jadi? Kamu akan tercungak-cungak. Macam tu. Maksudnya kamu perlukan oksigen balik ke dalam badan kamu. Jadi kamu bernafas dengan cepat. Okey. Selesai. Cukup padam. Ada lagi bawah ni. Padam. Okey, kita tengok soalan seterusnya lagi. Okey, ni last. Cuba pasal last lah ni. Akan ada lagi nanti KPS dia. Mengawal pun boleh ubah. Macam cikgu kata tadi, kita ada 3 pun boleh ubah. Boleh ubah dia ialah, apa pun boleh ubah dia tu? Pun boleh ubah dia ialah pun boleh ubah dimanipulasi, pun boleh ubah bergerak balan, dan pun boleh ubah dimanipulasi. Baik, cikgu teruskan je. Pasal lama dia ni. Apa tujuan penyiasatan? Tulis untuk
menyiasat hubungan di antara jumlah air mana yang diberi dan kadar ketinggian ataupun kadar pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, inilah jawapan untuk tujuan dia. Yang kedua, bagi penjelasan di atas, nyatakan pembeli ubah yang berikut. Pembeli ubah dimanipulasi apa yang kita ubah. Nah, kita ubah apa dia? Kita ubah jumlah air. Maksud dia ada pokok yang kita tak siram. Bukan tak siram, sikit je air dia tu. Ni tengok nah. Jadi kita pokok A kita bagi 20 ml, pokok B kita bagi 10 dan pokok C kita bagi 30. Jadi kita ubah air ni. Dan bila kita ubah air ni, apa yang berlaku? Itu yang kita katakan dia apa boleh ubah di manipulasi. Okey, right. Boleh ubah di manipulasi ialah kuantiti air yang diberi. Okey, pembeli ubah dimalarkan jenis anak benih. Yang dimalarkan ni adalah benda yang sama je. Kalau benih kacang hijau, semua ni kacang hijau. Kemudian yang ketiganya, apa pembeli ubah bergerak balas, apa yang kita nak tengok. Kita nak tengok yang berlaku. Kita nak tengok ialah ketinggian akhir. Kita tak nak tengok ketinggian awal, kita nak tengok ketinggian akhir dia tu. Okey. Dapat nak? Dapat. Kita tengok yang ketiga. Berdasarkan jawapan kamu di B2, bina satu hipotesis. Silap. Bina hipotesis. Hipotesis ni pun tak tahulah, harap kamu ingatlah masa jam 4 dulu. Cikgu Ya ke Cikgu Hafiz ajak kamu ni. Membina hipotesis. Dia kena ada juga ayat keramat dia tu. Kena guna ayat begini. Semakin bertambah jumlah kuantiti air, semakin bertambah ketinggian akhir anak benih. Ni buat hipotesis itu. Kita guna ayat semakin. Kemudian ni pola dia ataupun corak. Ni PM. Kuantiti air ni ialah PM. Kemudian semakin bertambah ketinggian akhir pokok. Kita apalah nak beri cikgu. Kamu salin dulu, nanti cikgu terang balik semua tu. Baik, I4. Selain daripada ketinggian anak benih, apakah parameter lain yang boleh digunakan untuk mewakili kadar pertumbuhan anak benih? Kita juga boleh tengok bilangan daun dia lah. Kita boleh tengok bilangan daun. Alright. Okay, baik. Okey, cikgu sudah banyak sangat ni. Banyak dah sampai I dah dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 dah. Dah 9 latihan cikgu dah beri. Kita dah bincang 9 latihan. Yang ke
akhir tu cikgu simpan dulu. Yang akhir cikgu simpan dulu sebab cikgu rasa dah lama, tengok masa pun dah 45 minit. Terlalu lama dah ni. Jadi kamu tengok, compare balik, kamu bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu beri. Untuk besok, latihan yang seterusnya nanti cikgu akan tengok macam mana dan cikgu akan maklumkan balik kepada kamu. Untuk hari ni, apa yang kita belajar hari ni ialah kita buat latihan bersama-sama. Kita bincang latihan ni bersama-sama. Jadi, kalau jawapan kamu salah, betulkan balik. Kemudian harap kamu faham apa yang cikgu beri jawapan tu. Okey, cikgu rasa cikgu berhenti kat situ saja. Harap jumpa lagi pada minggu seterusnya. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.